ialah ia tidak wajar kerana ia adalah satu usaha untuk memperbumikan bukan Melayu di Malaysia. Apabila diberi pengiktirafan taraf warisan UNESCO, ia melibatkan tanah. Jadi apabila ia melibatkan tanah, sesiapa yang penghuni di tanah itu dianggap sebagai orang asal, orang pribumi. Nah, ini adalah langkah untuk mengubah dan menukar sejarah Malaysia pada masa depan. Jadi usaha ini sebenarnya tidak wajar dan tidak patut dilaksanakan. Dan kita mesti faham apa yang dimaksudkan dengan pengiktirafan UNESCO ke atas tapak itu. Saya mengambil contoh atau beriktibar daripada pengiktirafan UNESCO Pulau Pinang dan Melaka pada tahun 2008. Pertama, ia akan dianggap sebagai kawasan asal kepada negara itu, kawasan pribumi kepada negara itu. Kemudian kedua, penduduk di tapak itu akan dianggap sebagai orang asal pribumi atau native kepada ruang dan tempat itu. Dan lama kelamaan akan dijadikan bukti dan fakta bahawa penduduk Kampung Baru adalah penduduk asal pribumi Malaysia. Lalu mencabar pempribumian penduduk Melayu. Lalu penduduk Melayu seterusnya akan dilabel sebagai pendatang dalam arus sejarah masa depan Malaysia. Apatah lagi jikalau di dalam kampung-kampung baru itu wujud sekolah vernacular, maksud sekolah Cina. Jadi dengan sendirinya pendidikan dan sekolah Cina akan diiktiraf sebagai pendidikan asal negara ini. Ini merupakan satu keadaan yang amat tidak sesuai untuk difikirkan atau dilaksanakan. Mengapa tidak memilih kampung-kampung Melayu sebagai tempat warisan UNESCO? Mengapa tidak memilih kawasan-kawasan Melayu, bangunan-bangunan sejarah Melayu? Sebab kita tahu kampung Melayu itu sudah bukan kita resis. Tetapi kita mesti lihat apa mereka ingat ni orang Melayu tak faham. Oh, kita faham. Ia membawa implikasi yang parah kepada identiti dan nationality orang Melayu. Dan lama kelamaan mereka duduk di kampung-kampung baru dikenali sebagai native Malaysia. Apakah ini betul dan apakah ini wajar? Kalau kita lihat di Melaka dan Pulau Pinang, kampung-kampung Melayu di Melaka dan Pulau Pinang dan kampung-kampung Melayu di Semenanjung berusia 300-400 tahun. Dan kampung baru Cina, kampung baru tidak sampai 80 tahun pun. Jadi saya punya orang Melayu mesti bantah setegas-tegasnya. Pertama, kerajaan yang ada sekarang ini tidak patut memikirkan untuk menjadikan kampung-kampung baru sebagai tempat UNESCO. Period. Ini bukan soal mencari tempat-tempat Melayu yang lain. Tidak. Soalannya berhenti memikirkan dan berancang untuk memberi warisan UNESCO kepada kampung-kampung baru di Selangor atau di mana-mana tempat di Malaysia. Ini niat yang jahat, yang biadab dan mengkhianati pempribumian Malaysia. Satu lagi yang saya nak kata, ini membawa implikasi memesongkan sejarah negara dan pengiktirafan UNESCO itu oleh kerajaan sekarang bermaksud menukar sejarah Malaysia, menafikan status pribumi Melayu di negara ini, dan juga boleh dikatakan sebagai satu usaha etnosid memadamkan warisan Melayu yang sudah wujud sudah beribu tahun. Ini tak sampai 80 tahun. Apa yang mereka sedang buat? Ini satu dasar yang tidak madani langsung. Kumpulan Melayu, NGO Melayu, Portal Melayu mesti bangkang dan memagam menggunakan hujah-hujah sebegitu. NGO Melayu dan orang Melayu mesti sedar bahawa sejarah Melayu masa depan mungkin tiada lagi di Malaysia. Sebab apabila usaha-usaha ini dilaksanakan, dengan sendirinya ia akan memadamkan sejarah Melayu. Dia akan memadamkan sejarah kewujudan orang-orang Melayu dan juga institusi Melayu di Malaysia. Jadi lama kelamaan tidak ada naratif orang Melayu lagi, sebab jika diberi pengiktirafan itu, dan kalau kita lihat pengiktirafan di Pulau Pinang dan Melaka, ada elemen Melayu. Ini bukan basis. Adakah Obama dan Rishi Sunak menuntut status UNESCO kepada puak-puak mereka di Britain dan Amerika? Apakah Obama dan Rishi Sunak menuntut dan ingin memelihara
warisan-warisan India dan Kulit Hitam Amerika Syarikat sebagai warisan UNESCO. Mereka tidak buat begitu. Dan mengapa orang bukan Melayu di Malaysia berlebih-lebihan nak buat begitu? Ini sudah betul. Apa mengarut ni? Dasar yang mengarut. Benda ni kena clear. Ini implikasi kepada kewatanan negara. Kita tahu, kita dah alami macam memberi status beriktiraf sekolah Cina. Ini implikasi kepada kewatanan negara. Ini nak lebih lagi. Mau Cina. Tak boleh lah begitu. Saya tak dengar kedengaran dan tidak dengar bangkangan oleh NGO-NGO Melayu, ahli-ahli politik Melayu. Apa dah jadi ni? Apa yang terjadi kepada ahli politik Melayu, kumpulan Melayu dan NGO Melayu? Tak nampak kan mereka semua? Mengapa mereka tanya soalan yang salah? Ini yang penting. Tanya soalan yang salah. Orang Melayu kena tanya soalan yang betul. Bila kita membenarkan dan mengiyakan pemberian status warisan UNESCO, sebenarnya implikasinya kita memperibumikan. Kalau mereka nak peribumikan, mereka menyokong usaha-usaha perpaduan dan sivilisasi. Itu boleh. Tapi mereka tidak menyokong, menentang usaha-usaha perpaduan, apatah lagi asimisasi, tapi mereka nak menjadi peribumi Malaysia. I think the whole cabinet is responsible. Satu kabinet yang ada orang Melayu ni bertanggungjawab. Mengapa tidak ada perdebatan dalam parlimen? Mengapa pembangkang Melayu senap? Bagaimana mentaliti pendatang boleh diperibumikan di Malaysia? Ini mentaliti pendatang. Mereka bukan pendatang, tapi masih lagi mentaliti pendatang. Jadi apabila kita setuju, kita memperibumikan mentaliti pendatang di Malaysia. You can use that phrase.